So the first one, ini macam pening sikit tapi bear with me. Okay. Dekat UK dia ada satu amalan which is called common law and equity. I will be learning equity in part 3 next part. Okay. But right now, tapi I have the fundamental idea lah what is equity. Okay. So firstly what is common law? Okay. Common law ni senang kata semualah yang ada semua akta-akta yang ada lah. That is common law lah. And then judicial president dan sebagainya, itu common law lah, macam yang kita belajar tadi. That is common law. Dan dia punya the crux of common law adalah stare decisis lah, which is president. So case law itu yang diamalkan dalam common law. Okay. And then law and English law sama je kan? Yeah. Common law is English law lah. Okay. So and then kita ada equity. Okay, what is equity? Okay, kalau you nak tahu sejarah dia macam ni lah. Because common law ni is too rigid. So dia akan di-develop by chancellor. Chancellor ni hakim lah senang kata. So hakim dia tak nak rigidity, so dia ambil equity. Okay. So apa contoh equity yang ada kan? Okay. Before kita cerita dulu pasal equity. Okay. So apa function equity? Equity dia complement common law. Sebab common law ni is very rigid. So equity ni ada untuk kurangkan rigidity tu. Okay. So dia discretionary beza dia. Kalau macam common law ni remedy dia. Remedy ni dia punya, kalau you belajar, kalau bahasa Inggeris remedy ni macam untuk bantu kita kalau kita sakit. The remedy is minum air lemon contohnya. So remedy is macam tu juga, bila ada isu orang bergaduh, so the remedy is to bagi duit ke apa ke, bagi dia pampasan ke kan. So that is remedy. Kalau common law ni is very rigid sebab dia punya remedy tu macam telah dibagi dalam undang-undang, dah ada lah, ataupun dalam case law yang telah diputuskan. Remedy tu macam dah agak bukan straightforward, dia macam dah automatic lah. Kalau case macam ni, ini remedy dia. Okay, macam tu lah. Tapi bila when it comes to equity, the remedy ni is discretionary. Maksudnya dia atas budi bicara. So kalau hakim tu nak bagi budi bicara dia kata macam ni, macam tu lah jawapan dia. So dia tak rigid sangat. Okay. So the only remedy available is an award of damages. Ni macam, ni berzaman dulu ni I think. Sebab sekarang kita dah ada banyak lah remedy. Tapi that's why kita dah campur. Sebenarnya sekarang dah campur. Equity and common law ni agak macam bercampur bau lah. Tapi pada zaman dulu ada damages je. Okay. What is damages? Okay. This is an interesting question because I couldn't answer it dulu. Okay. So what is damage and what is damages? Damage adalah kerosakan. So what is damages? I tanya you. Cuba guess. I'm not sure. Okay. So usually apa yang orang akan cakap lah, damages is damage yang banyak lah kan. So it's in plural form, which is not true because damages adalah ni kalau damage is kerosakan, damages adalah ganti rugi. So kita ganti kepada kerugian seseorang tu lah. So, kalau dia dah bunuh, dia kena bayar, kalau dia dah langgar kereta, dia kena bayar lah kan atas kerugian tu. Dia kena give award damages lah. Cerita hakim tu akan macam, oh you dah langgar kereta orang, you bersalah, so now you have to pay lah sebab you dah rosakkan kereta dia. Something like that. That is damages. Tapi sekarang ni, bila ada equity, dia punya remedy tu, this damages is one of the remedy. Remedy ada banyak. Remedies ada, kalau sekarang kita ada damages, injunction, specific performance, kita ada rescission of contract, ada banyak remedy sekarang. Sebab because of the equity lah. So bila ada equity ni, dia orang ubah lah sebab tak semua benda kita nak duit. Sometimes kita nak benda lain. Contohnya I bagi specific performance. One of the example of equity kan. Okay. So kalau kita buat kontrak, kata I dengan you, kita buat kontrak. I nak bina rumah.
You nak bina rumah. So I as a contractor, macam orang yang buat rumah ni, I pun buatlah rumah you. Okay, separuh jalan, I punya modal habis. Duit I habis. So I cannot continue siapkan rumah you. So I kata lah kat you, tak boleh siapkan rumah ni lah. Tapi you marah lah. You macam, dalam kontrak kata tarikh sekian-sekian rumah kena siap. Buat lah juga kan. So bila kita pergi court, kalau kat common law kan, nanti hakim tu akan macam, okay, awak tak siapkan rumah dan sebahagian rumah yang belum siap tu nilai dia dalam 1 juta. So Zubli bayar Umi 1 juta. Tu ganti rugi. Tapi sekarang bila ada equity, ada specific performance kan. So hakim tu boleh buat keputusan macam ni. Okay, rumah tak siap separuh jalan. Okay, nilai dia 1 juta. Tapi Umi nak sangat rumah tu siap. So Zubli sebagai hakim, mahkamah arahkan awak siapkan juga rumah tu. Specific performance. Buat sesuatu. So specific performance is to form something specific. Bukan to form, to perform something specific lah. Which in this case is untuk siapkan rumah tu. So instead of you dapat 1 juta duit, kadang-kadang orang tak nak duit, orang nak siap rumah kan. So dia susah lah bila common law ni. Faham tak? Okay. And tapi common law and equity ni, I think on your level, dia tak perlu nak ambil tahu sangat lah sebenarnya, sebab I think yang lain lagi penting. International law dan sebagainya. Sebab benda ni you tak belajar detail. So lecturer you pun tak ada tanya detail. Sebab you tak belajar equity dengan mendalam lah. I will learn equity dengan mendalam lah. Okay. So next, national and international law. Okay. But you can go through this. I tak nak baca. So I just will explain. I will explain. Okay. So apa beza national law and international law? Senang je. National law dalam satu negara sahaja. International law di luar negara. Okay. So, dan memang kita ada international law dan kita ada national law. Okay. Apa national law yang ada? National law yang ada semua law yang ada dalam Malaysia. Federal Constitution, Akta Kontrak, Akta Kanun Keseksaan, semua tu is our national law. Malaysia punya. Okay. Ataupun kalau kat India punya lah. Dia ada akta dia orang sendiri lah. Tapi international law ni law yang terpakai pada seluruh dunia. Maksudnya mana-mana negara kena ikut. Saya bagi contoh contohnya genocide. Genocide ni adalah pembunuhan beramai-ramai. Ataupun usually dia ada tujuan lah. Genocide ni untuk buang sesetengah kaum. Contohnya macam Rohingya kan. Dia orang bunuh orang Rohingya untuk ethnic cleansing. Kan? Dia nak buang orang Rohingya, tak wujudlah di dunia ni lagi. So disebabkan ada international law, menurut international law, ia adalah salah untuk genocide. Genocide ni adalah salah. So nanti bila ada katalah orang yang membuat perkara tu, orang yang bunuh orang Rohingya tu, dia akan dibicarakan di international court. Kita ada international court dekat Belanda tak silap. Nama dia ICC. International Criminal Court, ICC. Tapi tak silap dia dah bahasa France kot. Dia boleh tengok ICC. Okay. Tapi kita ada international law lah yang terpakai untuk seluruh negara yang berdaftar bawah UN, United Nations. Kalau dia negara tu dalam UN, dia terpakai lah international law. Macam contohnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia pun adalah international law. Tapi dia tak panggil akta lah, dia panggil declaration. Declaration of Human Rights or something, nama dia. So benda tu semua international law. Okay. So dia sama lah, dia rules and principle benda sama law. Cuma bezanya ni dalam negara sahaja, ini di seluruh dunia. Okay. Tapi you tak boleh apply national law dalam international court tau. So kalau you pergi court antarabangsa, you tak boleh guna national law you kena guna international law. And dia vice versa lah. Kalau you dekat Malaysia, you tak boleh lah suka hati tiba-tiba nak pakai international law. I tak kata dia salah. Tapi macam kata tadi, dia tak binding lah. Dia just suggestive je. Dia mencadangkan je kepada hakim. Contohnya kata macam, kalau menurut contoh dah kes ni kat Malaysia lah kan, kata gunalah international law, kata kalau ikut undang-undang antarabangsa, membunuh sesebuah kaum adalah salah, contohnya kan. So benda tu dia suggestive je.
So mungkin hakim akan dengar, mungkin hakim akan tak dengar lah, bergantung pada hakim lah. Tapi kalau hakim tu nak terima, dia terima lah, macam tu lah. Okay. Tengok. Lepas tu kalau international law dia datang dengan pelbagai nama. Dia boleh jadi, nama dia boleh jadi treaties, dia boleh jadi declaration, dia boleh jadi ada banyak nama lah, I tak tahu kenapa. Tapi kalau kat Malaysia kita panggil akta je lah. And then okay, so dalam national law, international law dia terbahagi lagi, public law and private law, which is kita akan tengok, and then private international law and public international law. Okay. So okay, you imagine ini international law ni dia pecah kepada lagi dua cabang. Okay, which is kat sini lah, public international law and private international law. Apa beza public and private international law? As simple as this. Public international law between state. Okay, state tu bukan maksudnya negeri, state tu maksudnya negara lah. Dia panggil, dia tak tulis country, dia kalau law ni usually dia guna nama state. Okay, bila dalam public international law usually dia between negara dan negara. Contohnya Malaysia nak China berjanji nak beli Malaysia 1,000 tan kelapa sawit. Okay, tapi China tak beli. Dia dah langgar lah kontrak. Sebab kontrak kata nak beli tapi dia tak beli kan. So Malaysia boleh saman China dekat international court. International court macam tu. Okay. Itu public sebab dia melibatkan negara. Okay. Kalau private dia melibatkan individu. Tapi di negara yang berbeza. Contohnya usually company lah bila ada private international law ni, jaranglah orang seorang nak saman. Tapi contohnya macam contoh I ada duit banyak kan, I nak beli kapal terbang daripada UK. Ada satu company jual kapal terbang, jet pejuang private jet. Betul pergilah I nak beli private jet ni semua. Sekali bila I beli private jet dalam gambar lain, yang I dapat lain kan. So bila I tak puas hati, I boleh saman dia walaupun kita di negara yang berbeza. Tapi dia berjatuh bawah private lah, antara individu. Kalau public tadi, antara negara. Okay. When cases involve parties from different country. For example, between Malaysia and America, ni contoh yang sama macam bagi tadi lah. Okay, kalau macam public international law, antara kes-kes yang menarik adalah Pulau Batu Putih. Okay, Pulau Batu Putih ni, dia adalah pergaduhan antara Singapura dan Malaysia. Okay, Pulau Batu Putih ni dia dekat area Singapura dan antara Johor dan Singapura lah. Ada satu Pulau Batu Putih. Bila sebut Pulau Batu Putih, you mesti imagine macam pulau kan, macam satu tempat yang agak besar kan. Tapi tak apa, dia kita Google, I nak tunjuk you besar mana Pulau Batu Putih. Ya, dia memang batu je saja. Bayangkan dua negara bergaduh pasal satu batu yang tertimbul atas laut. Ya Allah. Okay, dan Malaysia macam ni gambar dia kan. Malaysia dapat batu ni, Singapura dapat batu. Sebab tu I tahu pun macam lawak gila. Malaysia dapat satu batu, ye. Macam tu. Okay. Tapi yang menarik dia nanti kalau you belajar international law, tak tahulah, rasanya budak public admin akan belajar international law. Nanti bila you belajar international law kan, dengan lebih mendalam kan, you akan tahu kenapa Singapura dapat ni. Antara alasan dia adalah bila you nak dapatkan satu pulau, you kena occupy that pulau. So Singapura dia pandai tau, dia tahu Pulau Batu Putih ni Malaysia macam dia tak layan sangat pulau ni. Dia nak buat dia punya military base tau. Ni dia punya military base sebenarnya kat Pulau Batu Putih. So macam sebab dia dah occupy, bila bergaduh dan sekali mahkamah antarabangsa tu putuskan bahawa sebab Singapura dah occupy tempat ni dan sebagainya. So Singapura dapat lah, Malaysia dapat ni. Yay. Tapi sayang lah sebab pulau ni macam bak kata orang macam penting kat untuk Malaysia, tapi at the end of the day Malaysia dapat. So sad. Okay. And then tadi ni untuk international kan. Sekarang ni you bayangkan pula national tapi dia pecah dua cabang, which are public law and private law. Benda yang sama, cuma sekarang tadi luar negara kan, sekarang international lah, sekarang kita local. So dalam local, public law, apa public law? Public law is bila dia between
relationship between individual and state. Contohnya, I nak saman kerajaan. Boleh. So itu jatuh bawah public law lah. Tapi kalau I nak saman you, itu private law. Kita antara kita je, tak melibatkan kerajaan. Kalau tak silap I, kalau kerajaan negeri pun, kalau I saman kerajaan negeri Selangor, dia bawah public law. Okay. So contoh yang menarik adalah criminal law lah. Okay. Untuk pengetahuan you, when it comes to criminal law, okay, kalau macam katalah kita langgar kereta kan, kata kereta, I bawa kereta, you bawa kereta, langgar, accident kan. So you akan cari lawyer, I akan cari lawyer kita lawan, siapa menang lah kan. Okay. Itu private law, melibatkan individual. Tapi bila melibatkan criminal specifically, bawah public law, dia akan beza. Katalah Ahmad, dia bunuh Siti kan. So Siti pun matilah kan. So keluarga Siti mesti tak puas hati. So siapa yang akan menegakkan keadilan untuk Siti? So kiranya Ahmad, dia akan cari lawyer lah kan bila masuk court. Tapi Siti, dia tak payah cari lawyer. Sebab kerajaan yang akan wakilkan dia dalam court sebenarnya. Interesting kan? So tak silap I free. Sebab okay, apa dia punya justification adalah, katalah Ahmad tadi bunuh Siti kan. Siti is warga negara Malaysia. So Ahmad telah membunuh seorang warga negara Malaysia. So bukan tanggungjawab keluarga Siti untuk cari lawyer luar, itu adalah tanggungjawab kerajaan lah. Sebab itu adalah warga negara Malaysia, so Malaysia lah kena lawan dia. So lawyer akan lawan lawyer kerajaan lah. Yes. Memang kita ada lawyer kerajaan lah. Tunjuk sikit Kita panggil AGC. AGC Chamber. Jabatan Peguam Negara. Tengok gambar sikit. AGC lain ni. Ni dia punya logo dia. Sekarang Peguam Negara. Ini kita punya Peguam Negara sekarang. Kiranya kalau orang saman Malaysia ke ataupun macam tadi tu kes pembunuhan, Peguam Negara yang bertanggungjawab. Sebab dia Peguam Negara kita, dialah yang akan buat sesuatu lah. Nanti kita akan ada public prosecutor. Lupa apa public prosecutor bahasa Melayu lah. Sorry so I belajar Inggeris. Okay. Malaysia. Inilah public prosecutor yang ada macam ni, Tommy Thomas nama dia. Okay. So apa beza public prosecutor and AGs kan? Macam public prosecutor, they will prosecute. Kiranya bawah Jabatan Peguam Negara, dia ada banyak department. Department untuk draft undang-undang, department untuk ini, department untuk tu. Dan salah satu department dia adalah public prosecutor lah. Okay, so public prosecutor ni nama dia seperti yang diterangkan sendirilah, macam prosecutor, kerja dia untuk prosecute. So katalah kalau tadi Siti dah kena bunuh, so public prosecutor, so Peguam Negara akan hantar peguam dia orang lah, which is public prosecutor. And public prosecutor ni, dia yang akan prosecute orang yang bersalah tu. Dia akan, orang kata dakwa. Dia akan dakwa lah. Public prosecutor katalah, dia ni membunuh. Kita dah jumpa pisau, kita dah jumpa darah dia dan cap jari. So dia ni bersalah. Itu kerja public prosecutor. Dia prosecute orang tu. Dan macam Ahmad tadi, dia bunuh Siti kan. Ahmad akan cari lawyer luar lah. Antara contoh lawyer yang prominent lah dalam kes-kes jenayah ni, nama dia Syafiq Abdullah. Syafiq Abdullah ni kerja dia pertahankan orang-orang yang dikatakan bersalah lah. Tapi dia tak boleh kata dia jahat. Nanti orang macam Syafi'i ni asyik bantu orang jahat je, tak boleh. Sebab kan kita ingat tak ada dia cakap presumption innocent until proven guilty kan. So dia tak jahat lah sebab dia protecting someone yang innocent until proven guilty. Macam tu lah. Okay. So itu sajalah bagi tahu kriminal. I just bagi tahu ni supaya you faham yang kriminal dia bukan private. Takut you confuse kan. Sebab yang lain-lain ni basically memang public lah. Memang public law lah. Sebab macam constitutional law, memang constitutional law, kalau kes-kes melibatkan constitutional law, mesti melibatkan kerajaan. Kalau bukan kerajaan, badan kerajaan. Contohnya, I saman ketua pengarah JPJ. Pengarah lah. Dia tak bagi ketua pengarah. I saman pengarah JPJ. Pengarah JPJ is government. So dia akan jatuh bawah public law. Ikutlah kalau isu dia pasal constitutional law ke, administrative law ke, contoh. Okay. Ambil contoh constitutional law Okay, Article 8. Article 8 is equality.
equality kepada rakyat lah. Kita mesti adil dan equal antara satu sama lain lah, semua rakyat Malaysia. Private law pula. Private law, dia usually macam ni lah, kontrak antara dua individu, thoughts, nanti you akan belajar thoughts. Lepas tu property, family ni macam family melibatkan kahwin, bercerai. So dia tak melibatkan kerajaan kan, melibatkan individu. So macam tu lah. Okay, ini criminal and civil. Ini kita dah touch last week a lot, tapi tak payah akan explain sikit. Criminal senang je lah, apa-apa jenayah yang ada dalam buku kanun kesiasaan tu, buku kanun kesiasaan tu semua criminal. Kalau civil, selain daripada tu. So apa yang tak ada dalam buku criminal adalah civil, apa yang ada dalam buku criminal is criminal lah. Tapi untuk criminal kita tak ada criminal act, kita pakai penal code yang tunjuk gambar. Kita tak adalah macam criminal act, tak ada, kita ada penal code. This is penal code. Dan semua ni, apa-apa yang ada dalam ni semua jenayah. Okay. Selain daripada tu, semua civil. Okay. Alright. Tapi untuk civil ni dia macam menarik sikit adalah sebab bila when it comes to civil apa ni, okay tak apa, yang tu I akan cerita sekejap lagi pas dekat sini, dekat unwritten law ni. Tapi tak apa, boleh I touch sikit. Okay, when it comes to civil law, ada civil law yang jadi kriminal. Mesti macam pelik betul, ada. Contoh salah satu dia bukan defamation, nuisance. Saya nak tulis. Okay, so nuisance ni kekacauan dalam bahasa Melayu dia lah. So katalah I buat bising kan, I buat bising kat rumah and you duduk rumah sebelah I. Lepas tu you macam bising gila kan, bising gila, you saman I. Itu dia akan jadi civil law tau, bawah private. Tapi kalau nuisance tu melibatkan kerajaan, contohnya I ambil apa ni, tong toksik kan, ada bahan toksik, I campak dalam sungai, menyebabkan bukan saja penduduk dekat kawasan tu je terjejas, tapi kerajaan pun terjejas lah, sebab ada rosakkan harta kerajaan lah, which is sungai kan harta kerajaan kan. So disebabkan itu dia jadi bawah kriminal. Sebenarnya nuisance ada dua, ada private nuisance and public nuisance. Private individu lah, macam I buat bising tadi. Tapi public nuisance dia bawah kriminal. Tak percaya, you buka buku penal code tu, you akan jumpa ada nuisance. Tapi nuisance tu sebenarnya essentially dia adalah civil law. Tapi disebabkan dia melibatkan kerajaan, dia jadi kriminal dekat Malaysia. And ada certain negara pun jadikan dia sebagai kriminal. Satu jenayah lah. And then written and unwritten law. Okay, ini sangat ironik lah. Walaupun nama dia unwritten law, tapi sebenarnya dia bertulis lah juga. Dia ditulis. Tapi it is called as unwritten law for some reason lah. Nanti akan beritahu lah why. Okay. So what is written law? Oh, before that, I lupa nak beritahu. Yang ni tak ada apa-apa sangat. Sebab ini basic knowledge je. Yang ini, standard of proof. Okay. Ini for your information lah. So dia tambahan. Okay. Kalau standard of, apa tu standard of proof? Okay, bila I jadi lawyer kan, lawyer dia kena buktikan satu standard of proof. Okay. So standard of proof ni adalah, kalau I nak kata seorang tu bersalah, I kena bagi tahu dia bersalah sampai satu tahap supaya I boleh menang lah kes tu. So apa tahap tu adalah, kalau dalam kriminal dia panggil beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt ni adalah I kena buktikan yang dia bersalah sampai tak ada keraguan. Tiada keraguan langsung. Maksudnya almost boleh kata 80% to 100% bukti yang I bawa mengatakan dia bersalah sampai tak ada keraguan dalam I punya fakta yang I bawa, baru orang tu dijatuhkan bersalah. Tu dia punya standard of proof dia lah. Macam kalau kat civil law ni, standard of proof dia balance of probabilities. Maksudnya, contohlah macam langgar kereta kan. So bila langgar kereta, hakim tu tengoklah fakta, oh macam ni. Lepas tu dia rasa macam okey lah, dalam hati dia 60% mengatakan bahawa
yang orang yang langgar ni bersalah. Dia yang cuai kan. Dia rasa 60% dalam hati dia ni cuai. 60% dah cukup. Balance of probabilities dia macam 60% lah. Dia more sikit daripada 50%. Macam tu lah. Okay, tapi kalau beyond reasonable doubt ni memang tak ada keraguan langsung. Beyond. Kalau that is a reasonable doubt, maksudnya ada satu keraguan munasabah yang you boleh timbulkan. So orang tu tak bersalah lah. I bagi contoh katalah Siti dengan Ahmad. Ahmad dia bunuh Siti kan. Okay. Lepas tu Ahmad dituduh lah di mahkamah kan. Okay, Ahmad ni telah membunuh Siti. Okay. Jadi bila Ahmad telah membunuh Siti, public prosecutor yang tadi I explain tadi tu, yang public prosecutor kan dia mewakili Siti kan. So public prosecutor ni dia akan dia kena buktikan ke hakim yang Ahmad ni bersalah beyond reasonable doubt. Okay, maksudnya sampai tak ada keraguan lah. Okay. Tapi apa tu reasonable doubt? Keraguan munasabah. Keraguan munasabah ni as easy as this. Katalah public prosecutor tu dah tunjuklah bukti kan. Ini bukti dia, Ahmad bersalah kan. Okay, lepas tu, so defense lawyer ni yang mempertahankan orang bersalah. So defense lawyer akan cakap, okay, pada malam pembunuhan tu, dalam kamera CCTV menunjukkan Ahmad berada di rumah dia pada waktu pembunuhan. So nampak tak? Dia bagi satu keraguan. Kalau maksudnya bila you jadi hakim kan, dia akan fikirlah, kalau Ahmad ada kat rumah dia waktu pembunuhan, takkanlah Ahmad pembunuh. Nampak? Ada satu keraguan kan? That is reasonable doubt. A doubt that is reasonable. Okay. Tapi untuk menang kes kriminal, standard of proof ni maksudnya standard untuk menang. Mana you nak capai untuk menang kes tu, you kena beyond reasonable doubt. So you kena bagi bukti lah. So bila kata tadi defense lawyer kata CCTV tu kan, so nanti public prosecutor mungkin akan cakap, oh CCTV tu adalah CCTV salah, dia ada masalah teknikal, so tarikh dia tak betul contohnya kan. So tarikh tu mungkin tarikh lain sebenarnya. So Ahmad sebenarnya memang berada di tempat kejadian untuk bunuh Siti. So bila dia dah kata macam tu, hakim pun macam, so dah complete lah kes tu. Dah tak ada apa-apa lagi reasonable doubt kan. So dia bagilah, okay, Ahmad bersalah. So, kalau yang ni senang sikit lah. You just kena buktikan yang 60% dia bersalah dalam kemalangan kereta tu contohnya, dia akan jadi bersalah. Okay, so sentuh sikit je. Okay, written law and unwritten law. Okay. So written, sekejap. Okay, tak lagi. Okay. So written law senang je. Written law semua buku akta yang ada dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia lah, semua buku akta adalah written law. Okay. Semua akta. Itu I bagi you senang faham lah. Semua buku akta itu written law. What is unwritten law? Unwritten law ni adalah yang bukan buku akta. So selain buku akta, semua tu adalah unwritten law. Contohnya English Common Law and Equity. English Common Law and Equity dia adalah undang-undang English law lah. Jadi English law adalah unwritten law. Kenapa dia jadi unwritten law? Sebab kita kat Malaysia kita ada undang-undang sendiri. So kita tak ikut English Common Law sepenuhnya. English Common Law, okay. So unwritten law ni, yang unwritten law ni dia ada nama lain. Nama lain dia adalah secondary source of law. Nanti akan belajar jugalah secondary source of law, primary source of law. Okay. Okay. So English Common Law and Equity. Lepas tu kita ada judicial precedent and law custom. Semua benda ni is unwritten law. Tapi sebenarnya benda ni semua bertulis sebenarnya. Tapi dia tidak bertulis seperti ini. Kalau macam ni dia macam lebih standardized lah. Macam pada constitution ada artikel 1, artikel 2, artikel 3. Kalau macam judicial precedent, dia kan case kan, cases yang lepas-lepas kan. So benda tu macam tak bertulis secara sistematik macam ni lah. So senang bagi you nak faham. Written law is akta, unwritten law semua benda selain akta. Okay. Alright, and then this is the last part. Okay. Substantive and procedural law. Okay. So untuk substantive law senang je. Tak I explain procedural law sebab substantive law is law other than procedural law. Okay, so what is the procedural law? Procedural law adalah
semua buku-buku akta yang tulis pasal prosedur. Okay, I bagi contoh. Contoh dia macam ni, Subordinate Court Act. Okay, kalau you buka Subordinate Court Act, dalam tu dia akan tulis semua dalam tu semua prosedur. Contoh, sebab dia pasal court kan. So dalam buku, kalau you buka Subordinate Court Act, dia akan tulis lah. Kalau nak bawa kes ke mahkamah tinggi, perlu ada affidavit. Maksud affidavit kenalah dibalas dengan affidavit balasan. Bla 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 bla. Dia tulis semua prosedur tau. Tapi dalam bentuk satu akta lah, which is Subordinate Court Act. Okay, ataupun Rules of Court. Ataupun Rules of Court pun sama juga. Dia tulis apa yang you boleh buat dekat court, apa yang you tak boleh buat dekat court. Dia prosedur. Apa-apa yang melibatkan prosedur. Ataupun Criminal Procedure Code. CPC kita panggil. Criminal Procedure Code ni, the name explain itself lah. It's a procedure lah. Kalau you buka Criminal Procedure Code, dia akan explain. Macam kalau polis tahan you sebenarnya, polis tak boleh tahan you lebih daripada 48 jam. Kalau dia tahan you lebih daripada 48 jam, polis dia salah. Menarik kan? So benda-benda macam tu is all procedure lah. Polis kena buat macam ni, lawyer kena buat macam ni, hakim kena buat macam ni. Rules of court. Kalau rules of court ni tak sesuai, untuk hakim pun ada juga. So untuk hakim dan untuk lawyer. Hakim kena buat apa, lawyer kena buat apa. So this is all procedure. Okay. While substantive is other than procedural law. Semua benda yang